Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Gara-gara ahli parlimen menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim dicadangkan supaya Muhyiddin jadi ketua pembangkang menggantikan Taqiyuddin Hassan atau Hamzah Zainuddin. Pengerusi Perikatan Nasional Muhyiddin Yassin sepatutnya memimpin pembangkang dan menjadi ketua pembangkang di parlimen, kata veteran UMNO Sahrir Samad. Dalam hantaran di Facebook semalam, Sahrir berpendapat Muhyiddin akan benar-benar dapat memimpin ahli parlimen Perikatan Nasional sekiranya dia yang memegang jawatan itu yang ketika ini dipegang Setiausaha Agung Bersatu Hamzah Zainuddin. Sahrir melontarkan cadangan itu selepas tindakan 4 ahli parlimen bersatu mengisytiharkan sokongan terhadap pentadbiran Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Mereka ialah Iskandar Zulkarnain dari Kuala Kangsar, Suhaili Abdul Rahman dari Labuan, Muhammad Azizi Abu Naim, Gua Musang dan Zahari Kecik, Jeli. Sahrir berkata, pimpinan tertinggi PAS dan Bersatu seakan-akan tidak melihat parlimen sebagai institusi paling penting dalam sistem politik negara. Bagi saya, inilah satu kelemahan Perikatan Nasional, sehingga membuka ruang kepada ahli-ahli parlimen mereka beralih sokongan mereka. Kepimpinan politik bukan hanya di peringkat parti. Kepimpinan itu juga perlu dilihat dan dirasai dalam parlimen, kata Sahrir. Sahrir berkata lagi, sistem parlimen di Malaysia mengiktiraf penyertaan pembangkang menerusi jawatan ketua pembangkang. Jawatan itu disertakan dengan elaun dan pejabat, serta diberi keutamaan dalam perbahasan untuk rang undang-undang yang penting. Oleh itu, bekas Ketua UMNO Johor Bahru itu berpendapat kehadiran Muhyiddin sebagai Ketua Perikatan Nasional di barisan hadapan perang politik di Dewan Rakyat akan meningkatkan motivasi ahli parlimen pembangkang. Saya pasti mereka, iaitu ahli parlimen pembangkang, tidak sempat rapat dan tidak berapa kenal sangat dengan Muhyiddin selaku pemimpin tertinggi parti mereka, katanya lagi. Dengan menjadikan UMNO sebagai contoh, Sahrir berkata, kecelaruan berlaku apabila Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi menyerahkan jawatan itu kepada Ismail Sabri Yaakob sebelum ini. Menurutnya, ia juga menjadi punca berlakunya pertembungan dalam UMNO, khususnya membabitkan ahli parlimen dan parti. Kesudahannya, Muhyiddin melantik Ismail, ketika itu naib Presiden UMNO, sebagai timbalan Perdana Menteri, akhirnya jadi Perdana Menteri ke-9, katanya lagi. Sementara itu, naib Presiden Amanah Azli Zahari berkata, tindakan 4 ahli parlimen itu menyokong Anwar bukanlah satu kesalahan. Adli berkata penubuhan kerajaan perpaduan adalah untuk menyatukan tenaga dalam menangani cabaran COVID-19 dan ekonomi pasca COVID-19. Kita mengajak semua pihak untuk bersama-sama dalam kerajaan perpaduan tanpa pembangkang. Bahkan kita juga boleh sahaja menerima sokongan dari Muhyiddin dan Presiden PAS Abdul Hadi Awang. Prinsip terbuka kita meminimumkan perbalahan, memperkasakan kerajaan perpaduan dengan menyediakan peluang untuk semua pihak bergabung demi negara, katanya dalam kenyataan hari ini. Saudara-saudara sekalian, beberapa komen dalam ruangan komen di Malaysia kini tentang isu ini ialah Mr. Sakau kata, bila fitnah 3R dapat dipatahkan oleh Madani, Perikatan Nasional mati otak, tak tahu nak buat apa lagi. Mereka jadi pembangkang paling lemah dalam sejarah Malaysia. Tahniah Madani, kata Mr. Sakau. Red Patriot 2782 mengatakan, sindiran tajam yang berisi dari Tan Sri Sahrir. Kalau Din Tompok dan geng tak faham, tak tahulah, kata Red Patriot 2782. Otak Center pula cakap, Sahrir cakap bagi pihak mana pula ni? Perikatan Nasional atau Kerajaan Perpaduan? Muhyiddin kan dah ada kes-kes sakau di mahkamah bersama dengan anak mertua dia yang masih bersembunyi di luar negara. Adakah beliau masih layak mewakili pembangkang serta pengundi-pengundi yang menyokong dia masa kini? Rakyat sedang menilaikan kredibiliti beliau setiap masa, kata otak Center.
Saudara-saudara sekalian, apa pula pendapat Anda tentang cadangan Syahrir Samad ini supaya Muhyiddin menjadi ketua pembangkang bagi menggantikan Hamzah Zainuddin, atau bubar saja Perikatan Nasional? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perkara yang paling mengejutkan kita ialah selepas Syed Saddiq Syed Abdurrahman dijatuhi hukuman penjara 7 tahun dan juga denda 10 juta, dan yang paling mengejutkan 2 sebatan. Akhirnya menjadi persoalan daripada netizen ialah, sanggupkah Syed Saddiq Syed Abdurrahman menerima 2 sebatan tersebut? Kata mereka, Syed Saddiq Syed Abdurrahman seakan-akan tidak mempunyai kemampuan untuk menerima sebatan 2 kali itu, dan akhirnya seperti diagak dan diramalkan, akhirnya Syed Saddiq Syed Abdurrahman mohon penjara atau denda sahaja tanpa sebatan. Betullah yang diramalkan oleh netizen. Mereka kata Syed Saddiq Syed Abdurrahman akan sanggup menerima hukuman penjara dan akan sanggup untuk didenda sahaja, tetapi tidak akan sanggup menerima sebatan, kata netizen. Dan seperti yang diramalkan, benar-benar berlaku. Pasukan pembelaan memohon kepada Mahkamah Tinggi di sini pada Khamis supaya Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdurrahman dikenakan hukuman ringan dalam bentuk penjara atau denda sahaja. Peguam Haijan Omar mewakili Syed Saddiq memohon perkara itu tanpa menyebut mengenai peruntukan hukuman sebatan. Haijan berkata bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu itu menyesal, akur dan muhasabah diri di atas keputusan berkenaan. Syed Saddiq tidak memperoleh keuntungan daripada pertuduhan yang dikenakan terhadapnya, katanya ketika sesi mitigasi di hadapan Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid. Sementara itu, seorang lagi peguamnya, Gobind Singh Dio, dalam hujahnya memohon mahkamah menimbangkan faktor mitigasi di mana semua pihak menerima bahawa Syed Saddiq Syed Abdurrahman tidak menggunakan duit untuk tujuan peribadi. Gobind berkata, bukti menunjukkan wang itu digunakan untuk membantu orang ramai ketika pandemik COVID-19 dan tujuan kebajikan lain. Kami juga memohon mahkamah menimbangkan pembelaan tertuduh sebelum menjatuhi hukuman, katanya. Peguam-peguam itu berkata demikian selepas mahkamah mendapati bekas Ketua Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Bersatu itu bersalah atas 4 pertuduhan: bersubahat pecah amanah, salah guna harta, dan penggubahan wang haram berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada. Mengikut pertuduhan, Syed Saddiq Syed Abdurrahman didakwa bersubahat dengan Rafiq Hakim yang diamanahkan dengan dana berjumlah 1 juta ringgit untuk melakukan pecah amanah dengan menyalahgunakan dana itu. Perbuatan didakwa dilakukan di CIMB Bank Berhad, Menara CIMB KL Central, Jalan Central 2 di sini pada 6 Mac 2020 mengikut Seksyen 406 Kanun Kesesan yang membawa hukuman maksimum penjara 10 tahun dengan sebatan serta boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Syed Saddiq Syed Abdurrahman didakwa atas 1 pertuduhan menyalahgunakan RM120,000 Malaysia daripada akaun Maybank Islamic Berhad milik Armada Bumi Bersatu Enterprise untuk diri sendiri dan menyebabkan Rafiq Hakim melupuskan wang itu di Malayan Banking Berhad, Jalan Pandan 3/6A, Taman Pandan Jaya di sini pada 8 dan 21 April 2018. Pertuduhan dibuat mengikut Seksyen 403 Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara maksimum 6 bulan dan maksimum 5 tahun dengan sebatan dan boleh dikenakan denda jika sabit kesalahan. Beliau juga berdepan 2 pertuduhan membabitkan diri dalam aktiviti penggubahan wang haram, iaitu memindahkan wang masing-masing RM50,000 dalam akaun Maybank Islamic Berhad miliknya ke akaun amanah saham Bumi Putra miliknya, dipercayai hasil aktiviti haram di sebuah bank di Jalan Persisiran Perling, Taman Perling, Johor Bahru pada 16 dan 19 Jun 2018. Pertuduhan mengikut Seksyen 4(1)(b) Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001
yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman maksimum penjara 15 tahun dan denda 5 kali ganda jumlah atau hasil aktiviti haram jika sabit kesalahan. Saudara-saudara sekalian, rupa-rupanya ini yang terjadi terhadap Syed Saddiq Syed Abdurrahman sebelum diberikan hukuman, dan dijangka oleh netizen beliau tidak mampu menerima dua sebatan tersebut. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Percuma. Bye-bye. Selamat datang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel ini. Satu lagi kejutan pendedahan yang paling luar biasa, rahasia Muhyiddin yang tak pernah saya dan Anda tahu sewaktu beliau menjadi Perdana Menteri. Akhirnya selepas 2 tahun didedahkan. Pakatan Harapan sebenarnya mencadangkan supaya ahli parlimen yang melanggar keputusan whip parti hilang kerusi. Tapi apa yang berlaku? Perikatan Nasional pula yang tolak. Akhirnya apa yang berlaku? Mereka pula yang terkena masalah itu sendiri. Perikatan Nasional sendiri menentang cadangan Pakatan Harapan untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat parti yang lebih ketat bagi membolehkan ahli parlimen mengosongkan kerusi sekiranya pendirian mereka bertentangan dengan whip parti masing-masing. Perkara itu didedahkan Setiausaha Agung PKR Saifuddin Nasruddin Ismail yang menganggotai jawatan kuasa teknikal bagi menggubal akta berkenan bersama 2 lagi wakil Pakatan Harapan, Gobind Singh Dio dan Hanifah Maidin pada tahun 2022. Pendirian PH, tindakan ahli parlimen MP bertindak bertentangan keputusan whip parti di dalam Dewan dalam perkara seperti undian bajet, usul undi tidak percaya dan apa-apa RUU yang memberi kesan kepada kedudukan kerajaan adalah dikira hilang kerusi dan pilihan raya kecil perlu diadakan. Juga ahli parlimen yang dipecat oleh kerana parti melanggar disiplin dan pelabengan parti dikira hilang kerusi. Namun Perikatan Nasional pada masa itu yang diwakili Hamzah Zainuddin dan Taqiyuddin Hasan, Perikatan Nasional tidak setuju dengan cadangan PH di atas. Katanya dalam satu kenyataan hari ini, Saifuddin berkata disebabkan bantahan Perikatan Nasional, Wan Junaidi Tuanku Jaafar selaku pengerusi jawatan kuasa itu hanya mengusulkan cadangan yang mendapat konsensus semua parti akan diterima. Akhirnya keadaan bagaimana yang dikira ahli parlimen hilang kerusi, istihar masuk parti lain. Istihar jadi ahli parlimen bebas. Istihar sokong Perdana Menteri tidak hilang kerusi, kata Saifuddin. Sementara itu, Wan Junaidi memberitahu Sinar Harian bahawa ketika dia mengetuai pasukan khas, dia sudah menyelesaikan sebarang kemungkinan kelompongan menerusi draft asal penggubalan rang undang-undang berkenan. Bagaimanapun katanya draft asal yang disiapkan pada April 2022 itu ditolak Jemaah Menteri susulan terdapat 4 Menteri Kabinet tidak bersetuju dengan salah satu klausa yang disertakan. Klausa itu menyatakan kalau seseorang ahli parlimen bertukar sokongan di Dewan Rakyat terhadap blok berlawanan, mereka tetap akan dikira melompat parti walaupun tidak istihar keluar atau dipecat parti. Apabila draft asal ditolak barisan kabinet, saya terpaksa mengadakan semula libat urus dengan semua parti politik dan merombaknya jelasnya. Wan Junaidi berkata dia telah memberi amaran mengenai kelompangan akta itu kepada Jemaah Menteri pada tahun April 2022. Saya sendiri terlibat banyak sisi libat urus bagi membincangkan draft undang-undang ini bersama ahli-ahli parlimen selepas setiap parti. Namun ketika itu whip bersatu tidak menyokong draft asal. Dengan Jemaah Menteri tetap mahukan kelulusan draft rang undang-undang anti lompat parti dicapai secara konsensus, saya tiada pilihan lain. Saya turut akur apabila
Satu draft baru rang undang-undang berkenan disiapkan Peguam Negara bagi menggantikan draft asal saya. Akhirnya diangkat ke Dewan Rakyat jelasnya. Sejak bulan lalu, 4 ahli parlimen bersatu menyatakan sokongan kepada Anwar Ibrahim bagi mendapatkan peruntukan sebanyak 3 juta ringgit setiap tahun. Semalam Bersatu dilaporkan mendesak agar Akta Anti Lompat Parti dikaji semula susulan tindakan 4 ahli parlimennya. Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin berkata kajian itu perlu dibuat kerana akta tersebut ada beberapa kelemahan. Antara komen daripada otak center di dalam Malaysia kini menulis, padan muka Bersatu telah tertembak kaki sendiri. Cuma satu untuk dikaji saja, tapi tak payah haraplah boleh dibuat sewenang-wenangnya, begitu kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Malaysia kita punya, kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye.